Pacuk Yang Berhormat Sepang. Terima kasih kepada Tan Sri Yang Pengurusi. Saya terus pada pertamanya sebelum saya mulakan pembicaraan ataupun perbahasan tentang butiran ini, saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada Barisan Nasional kerana memenangi pilihan raya di Melaka yang menunjukkan bahawa kalau tidak ada tebuk atap, memang negara kita negara yang amat baik dari segi mengekalkan demokrasi. Dan saya juga mengucapkan tahniah kepada Parti PAS lah, sebab dilaporkan bahawa Timbalan Presiden mengatakan undi calon PAS agak memberangsangkan. Walaupun Yang Berhormat Bachok dilaporkan bahawa daripada 8 calon PAS yang bertanding tiket PN, 7 hilang deposit. Apa kaitan ni perbahasan ni? Tak nak ucap tahniah lah. Gatal mulut betul lah. Tuan Speaker, saya terus kepada butiran 0300, iaitu berkaitan dengan bawah program negara, butiran mengenai litigasi. Tuan Pengurusi, dalam buku bajet ini, di bahagian BC mengenai program negara ini, ia mengatakan ia ingin menjadi organisasi perundangan awam bertaraf dunia. Dan dalam program litigasi itu dikatakan bahawa dalam aktiviti nombor 2, pembicaraan dan rayuan, untuk memastikan pembicaraan dan rayuan jenayah dan sivil di mahkamah dibicarakan dengan penyampaian standard profesionalism, guaman yang tinggi, efisien dan adil serta saksama. Tuan Sri Speaker, saya ingin mengatakan bahawa apa yang dinyatakan dalam aktiviti itu dan juga dalam visi itu sebenarnya saya rasa amat tidak tepatlah. Kerana kita melihat dalam kes-kes seperti kes Yang Berhormat Putrajaya, Yang Berhormat daripada Putrajaya. Tan Sri Pengurusi, saya merasakan bahawa program negara perlu menjelaskan kenapakah pendakwaan ataupun rayuan kes itu tidak diteruskan di peringkat Mahkamah Persekutuan. Saya mengatakan begitu, Tuan Sri Speaker, Tan Sri Pengurusi, kerana kita melihat dalam kes ini, boleh katakan kalau kita jumlahkan hakim-hakim, ada dua yang menyokong, dua yang menolak. Mahkamah Tinggi telah memutuskan Yang Berhormat Putrajaya telah pun bersalah kerana menerima rasuah sebanyak 2 juta. Apabila kes dibicarakan di Mahkamah Rayuan, daripada 3 orang hakim yang mendengar, 2 orang telah memutuskan bahawa rayuan itu ditolak. Rayuan itu dibenarkan, iaitu sambitan ditolak, di mana Hakim Datuk Suraya Osman telah memutuskan bahawa antara punca kerana apa dia membenarkan rayuan itu kerana ketiadaan pemeriksaan semula ataupun re-examination ke atas saksi pendakwa, iaitu saksi yang bernama Chai, yang menyatakan bahawa dia tidak memeriksa semula. Apabila dalam cross examination dikatakan saksi ini mengatakan bahawa RM2 juta itu diterima sebagai dana politik. Tetapi salah seorang hakim Mahkamah Rayuan, iaitu Hakim Abu Bakar Jais, mengatakan bahawa dia menerima keputusan Mahkamah Tinggi dan memutuskan bahawa rayuan itu patutnya tidak dibenarkan, ditolak. Maknanya ada dua hakim yang mengatakan Yang Berhormat Putrajaya bersalah, yang 2 lagi mengatakan tidak bersalah. Sepatutnya Peguam Negara seharusnya meneruskan pendakwaan ini, meneruskan rayuan untuk mendapatkan satu keputusan di mahkamah yang paling tinggi dalam negara kita, agar status tentang dana politik macam mana, apakah boleh terima, boleh atau tidak. Tetapi malangnya, Tan Sri Speaker, Peguam Negara ini, your own brother, minta maaf, telah gagal menjalankan tugasnya dengan profesional. Saya merasakan, with due respect, you have to advise your brother to step down. Sebagai I don't advise him. bisiklah kat dia kan, supaya dia dengar, mungkin dengar cakap adik ke. Keduanya, Tuan Speaker, begitu juga dengan kes Yang Berhormat Pontian. Saya menyatakan, Tuan Speaker, saya agak amat kesal dengan jawapan daripada Menteri Perundangan semasa saya berbahas di peringkat RM ke-12. Bila saya tanya, kenapakah pendakwaan ke atas Yang Berhormat Pontian yang melibatkan dia memberi fakta yang salah kepada pegawai penyiasat SPRM ditarik balik? Kenapa tidak teruskan? Dia memberi jawapan, Tuan Speaker, dia mengatakan bahawa tidak salah dari segi perundangan untuk kita kenakan compound. Apa kaitan dengan soalan saya? Saya minta kalau boleh kali ini dia jawab betul-betul. Kenapakah pendakwaan ke atas Yang Berhormat Pontian mengenai penipuan atau memberi fakta yang tidak benar kepada
pegawai penyiasat SPM ditarik balik. Yang ketiganya, saya ada lagi 2 poin untuk saya ringkas ya. Berkaitan dengan 040200 PNM Sarawak, di mana diperuntukkan satu jumlah yang agak besar, dan saya ingin menyatakan bahawa saya haraplah pihak menteri sebelah sana atau pihak kerajaan supaya memastikan bahawa SOP direview balik ataupun dikaji semula, kerana tidak masuk akal dalam pilihan raya tidak boleh kempen. Dan tidak masuk akal kita tidak boleh memberikan apa-apa bahan kempen kepada pengundi. Ini satu perkara, ini bukan satu pertandingan pilihan raya lah. Kalau begini cara kita mengadakan pilihan raya, saya rasa ia amat malang. Ini bukan sistem demokrasi. Dan saya rasa untuk memastikan kita bukan saja mesti adakan pilihan raya, tapi mengadakan pilihan raya yang efektif, yang berkesan. Dan terakhir, tansi pengusi tentang allowance bersara, butiran 040000. Saya ingin tanya kepada pihak menteri. Ada 2 version nampaknya berkaitan dengan allowance ataupun berkaitan dengan permintaan daripada Yang Berhormat Pekan untuk 100 juta yang telah menjadi satu isu yang panas di Parlimen. Dimatakan bahawa Yang Berhormat Pekan menyatakan dalam FB dia bahawa permohonan untuk beliau mendapatkan rumah dan tanah sebanyak RM 1 juta dibuat pada tahun 2018. Tetapi dalam jawapan Menteri Kewangan, beliau menyatakan permohonan itu hanya dibuat selepas bajet dibentangkan, yang menyebabkan dia tidak boleh dimasukkan dalam buku bajet. Ini saya katakan, mana satu yang betul? Kalau sekiranya terbukti bahawa Yang Berhormat Menteri Kewangan bercakap tidak benar, saya nak tanya, adakah pihak kerajaan bersedia untuk membuat satu usul di bawah 3612 untuk merujuk Menteri Kewangan kepada kuasa hak dan itu yang mungkin terakhir atau speaker tentang isu batu putih. Saya minta supaya menteri memberikan penjelasan. Apakah sebenarnya alasan utama yang menyebabkan kes kita kalah di perbicaraan batu putih, isu apa ni Pulau Batu Putih ataupun Pedra Berangkah menurut Singapura. Sebab tadi ada dinyatakan oleh Yang Berhormat daripada SIK bahawa dia merasa kesal kerana apa kerajaan Pakatan Harapan menarik balik semakkan kehakiman itu. Tapi saya mengatakan, kalau Yang Berhormat SIK betul-betul tidak puas hati ataupun rasa kesal, dia juga harus kesal kenapakah Yang Berhormat Parang menarik balik kes rayuan Sarawak Report di London. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Sepang kalau dia akhir, dia 2 kali akhir.